Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam 28 Ramadan 1441 Hijrah. Moga-moga kita bersama-sama mendapat rahmat dan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, satu hari di pagi Syawal, Rasulullah SAW usai daripada mendirikan solat Aidil Fitri, Rasulullah berjalan pulang. Di pertengahan jalan, Rasulullah terlihat seorang kanak-kanak perempuan yang berada dalam keadaan kusut masai dan bersedih. Lantas Rasulullah mendekati kanak-kanak perempuan tersebut. Rasulullah bertanyakan kepada kanak-kanak itu, "Wahai anak perempuan, kenapa kamu bersedih di pagi 1 Syawal ini?" Lantas kanak-kanak itu menyatakan bahawa, "Wahai Rasulullah, tidak ada apa lagi yang boleh mengembirakan aku. Ibu dan bapa aku telah pergi meninggalkan aku. Aku bersendirian, tidak ada siapa yang akan bersama-sama aku." Lantas Rasulullah SAW memegang kanak-kanak itu, dibawanya kanak-kanak itu pulang ke rumah. Diceritakan keadaan itu kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Rasulullah menyuruh kepada Aisyah supaya memandikan kanak-kanak tersebut dan memberi pakaian yang ada. Setelah kanak-kanak itu siap, Rasulullah melihat kanak-kanak itu dengan wajah tersenyum. Rasulullah mengatakan bahawa, "Wahai anak perempuan, pergilah kamu bergembira di pagi Syawal ini dan janganlah kamu bersedih lagi." Tuan-tuan dan puan-puan, hadis ini menceritakan kepada kita bahawa Rasulullah melarang kita bersedih di pagi Syawal. Walaupun memang kita berada dalam keadaan sedih. Tambah-tambah lagi, raya tahun ini adalah raya yang sangat istimewa kerana kita tak boleh balik kampung. Kita tak boleh keluar rumah. Kita beraya bersama ahli keluarga kita yang berada di dalam rumah tersebut. Walau bagaimanapun, Rasulullah pesan jangan bersedih. Sambutlah Ramadan, sambutlah Syawal itu dengan kegembiraan yang ada. Moga-moga kita mendapat kebaikan daripada Syawal yang tiba itu. Sebagai perkongsian kita pada malam ini, 1 Syawal nanti kita akan solat Aidil Fitri di rumah masing-masing. Jadi bermula daripada awal pagi Aidil Fitri itu, awal pagi 1 Syawal itu, kita mengambil sunnah Nabi SAW dengan mandi sunat Aidil Fitri. Sahaja aku mandi sunat Aidil Fitri kerana Allah Ta'ala, kita mandilah macam biasa. Kemudian setelah kita bersiap-siap untuk mendirikan solat Aidil Fitri, kita disuruh oleh Nabi SAW untuk menjamah dahulu juadah makanan yang disediakan. Itu adalah sunnah Nabi SAW. Selepas menjamah juadah yang disediakan, barulah kita bersolat bersama-sama dengan ahli keluarga kita. Seorang imam, tak kiralah ayah ke abang ke, mana-mana anak lelaki yang diberikan tugasan untuk menjadi imam, bersiap sedia untuk menjadi imam. Mulakan solat dengan niat, sahaja aku solat Aidil Fitri 2 rakaat kerana menjadi imam. Sahaja aku solat sunat Aidil Fitri 2 rakaat menjadi imam kerana Allah Ta'ala. Yang makmum, sahaja aku solat sunat Aidil Fitri 2 rakaat menjadi makmum kerana Allah Ta'ala. Kemudian takbiratul ihram, Allahu Akbar. Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian nak baca doa iftitah ke, tak mau baca doa iftitah ke, terpulang. Selepas takbiratul ihram, diam seketika dalam 4 saat 5 saat, kemudian bertakbir sebanyak 7 kali pula. Di samping itu bertasbih sebanyak 6 kali. Mula-mula kita takbiratul ihram, sahaja kau solat sunat Aidil Fitri 2 rakaat menjadi imam kerana Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Kemudian baca doa iftitah ataupun diam seketika. Kemudian kita takbir 7 kali, Allahu Akbar, diselangi dengan tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Begitulah seterusnya sehingga 7 kali takbir dan 6 kali tasbih. Takbir yang terakhir itu tidak ditasbihkan dan terus dibaca surah Al-Fatihah, kemudian dibacakan surah, kemudian
sempurnakan rakaat yang pertama. Naik daripada rakaat pertama kepada rakaat yang kedua, kita berdiri, berdiam seketika, kemudian kita bertakbir pula 5 kali seperti yang rakaat pertama tadi. Allahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, dan begitulah seterusnya sehingga 5 kali takbir, 4 kali tasbih. Pada takbir yang kelima itu tidak ditasbihkan dan terus dibacakan surah Al-Fatihah, kemudian dibacakan surah dan disempurnakanlah rakaat yang kedua sehingga habis. Selesai daripada solat Aidil Fitri itu, kalau nak memberikan khutbah, membacakan khutbah dan nasihat, silakan. Kalau tidak mampu ataupun tidak bersedia, maka tidak menjadi masalah untuk tidak membaca khutbah. Kemudian bergembiralah dengan ahli keluarga sepanjang 1 Syawal itu nanti. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila mana diumumkan kehadiran 1 Syawal selepas dilihat anak bulan, kita dianjurkan, disunatkan untuk bertakbir. Maka pada tahun ini bertakbirlah di rumah ramai-ramai. Bertakbirlah di rumah bersama-sama, bermula daripada pengisytiharnya raya itu sehinggalah sebelum daripada solat Aidil Fitri. Bertakbirlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga kita dipandang oleh Allah Taala sebagai hamba-Nya yang membesarkannya di atas kemenangan menghadapi cabaran sebulan Ramadan yang lalu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, moga-moga perkongsian ini memberikan manfaat kepada kita. Wallahu taala alam. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.